Bertemu semula jika tadi kita bersama dengan pengasas Bersama Muda Lim Wee Jit, dan bagi jam ini juga kita akan bersama dengan Timbalan Ketua Angkatan Muda Keadilan Muhammad Kamil Abdul Mumin. Cik Kamil, terima kasih kerana bersama kita di jam ini. Adakah respon awal mengenai kerjasama politik antara Pakatan Harapan dengan Muda? Baik, terima kasih Hasim dan Esra Awani. Ini adalah satu perkara yang telah dibincangkan beberapa bulan kebelakangan ini dan akhirnya Majlis Presiden telah membuat keputusan untuk menerima Muda sebagai yang disebut sebagai Electoral Pact, rakan kerjasama politik untuk pilihan raya yang akan datang ini. Walau apa pun keadaan dan juga keputusannya, kita macam seperti Angkatan Muda Keadilan, saya percaya juga rakan-rakan sayap pemuda daripada Amanah dan juga DAP, kita menerima dan menghormati keputusan Majlis Presiden berkenaan dengan kerjasama Pakatan Harapan dan juga Muda setelah mengambil kira beberapa pandangan dan juga membuat beberapa penilaian, dan kita juga membuat di peringkat Majlis Presiden Pakatan Harapan telah menubuhkan jawatan kuasa bagi merunding tentang perkara ini dan bentuk kerjasama yang kita nak laksanakan di antara Pakatan Harapan dan juga Muda. Sudah tentu di sana ada beberapa pertimbangan dan juga keputusan serta perimeter-perimeter yang telah ditetapkan, yang mana telah dipersetujui secara khusus oleh Muda sebahagian yang mana ingin membentuk kerjasama politik dengan Pakatan Harapan, dan di antara saya percaya perkara-perkara yang dipersetujui ialah untuk menyatakan sokongan dan juga pendirian mereka terhadap kedudukan pengerusi Pakatan Harapan, iaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai pemimpin tertinggi dalam Pakatan Harapan dan calon Perdana Menteri bagi Pakatan Harapan menuju pada PRU yang akan datang ini. Kamil, bagaimana pula kita nak melihat dengan adanya kerjasama dengan Muda ini, AMK itu mungkin saya rasa lebih mudah untuk menjalankan kempen-kempen sepanjang PRU 15 dalam usaha menarik golongan muda, bukan sahaja golongan muda tetapi juga orang-orang atas pagar dan pertengahan itu yang melihat okey, ini merupakan komitmen AMK dan Muda itu bekerjasama untuk mendapat undi kepada Pakatan Harapan. So, kalau kita tahu Muda itu aggressively, orang kata secara agresif dalam menggunakan media sosial, menggunakan elemen-elemen itu untuk mendekati, memberi mesej dan sebagainya. AMK pula bagaimana? Adakah ini nilai tambah kepada Pakatan Harapan dan juga AMK itu sendiri? Saya kira secara umumnya Pakatan Harapan kita bersedia untuk berunding dengan mana-mana pihak yang bersetuju untuk mengangkat tema dan agenda yang sama. Secara umumnya ialah prinsip dan idealisme perjuangan di antara parti-parti komponen dalam Pakatan Harapan dan juga Muda, we are identical. Mungkin sebelum ini kalau ada sedikit pertentangan, itu adalah disebabkan oleh beberapa keputusan dan juga tindakan yang dilihat tidak mencerminkan ketertiban kita dalam membentuk kerjasama politik. Tapi walau bagaimanapun, ini ialah sebahagian daripada proses untuk kematangan politik, dan kita sudah pasti seperti mana yang saya sebutkan di peringkat awal tadi, bahawa beberapa perkara telah dibincangkan secara tuntas dan secara teliti, termasuk dengan saya kira tentang perkara-perkara yang melibatkan soal penghadiah kerusi dan sebagainya. Itu yang akhirnya menyebabkan Majlis Presiden membuat keputusan dalam masa yang singkat ini untuk mengadakan kerjasama politik bersama dengan Muda. Dan sudah pasti, kalau Saudara Asim lihat pada penggal yang lalu, Pakatan Harapan merupakan blok yang paling besar dalam Parlimen, dan sudah tentu ini adalah merupakan satu manifestasi kepada kepercayaan rakyat terhadap Pakatan Harapan, dan juga mana-mana parti yang ingin menyertai ataupun bekerjasama bersama dengan Pakatan Harapan, itu sudah pasti kita harus menilai dan melihat sama ada penyertaan itu akan memberi nilai tambah kepada Pakatan Harapan. Dan bagi kami di sayap pemuda, kita tidak ada masalah untuk bekerjasama dengan Muda. Kita punya segmen yang sama, kita punya kumpulan sasar yang sama, dan saya rasa dalam politik ini sifir mudahnya ialah kalau kita boleh ramaikan kawan,
dan kurangkan musuh, kenapa tidak begitu. Mhm. Tapi dengan syarat sudah tentu ianya tidak mengganggu gugat status quo yang ada pada ketika ini dan juga harus jelas berkenaan dengan hala tuju dan juga matlamat yang ingin dicapai Mhm. selepas daripada ini. Baik, Kamil juga menyatakan tadi kalau perlunya kenapa perlu kita menambah musuh, sebaliknya kita menambah ramai kawan, tetapi saya juga ingin menyebut beberapa ahli-ahli politik yang pernah saya temui mengatakan di politik ini semua kawan, semua juga musuh dan sama-sama kawan, sekejap juga musuh. Okey, itu mungkin kita simpan dulu. Kamil juga pernah Ya. menyebut pada Julai 2022. Tiada masalah untuk bergerak seiring kerana ideologinya lebih kurang serupa. Tetapi bagaimana pula pengurusan sentimen di akar umbi PKR selepas kita saksikan pertembungan di Lakin pada PRN Johor dan PKR juga dikatakan masih tidak puas hati kerana Dun Puteri milik muda. Mungkin komen daripada Kamil. Lupakan Ya, yang saya teruk kira ke lupakan yang lama, mungkin kita buka buku baru ke bagaimana? saya kira ini adalah seperti yang saya sebut di awal tadi, bahawa ini ialah sebahagian daripada proses kematangan politik yang Mhm. dilalui. Saya kira secara khususnya oleh muda, dan berapa teguran juga telah dibuat berkenaan dengan perkara ini, dan dalam keadaan itu sebagai sebuah parti yang baru, saya rasa dalam keadaan kita uh, bukanlah berkeras, maksudnya Mhm. dalam keadaan kita ini sering menyatakan bahawa kita ini jalan tegak, tetapi Mhm. pengalaman kita dalam politik itu telah membentuk satu persekitaran yang baru, satu pengalaman yang baru bagi kita Mhm. untuk belajar supaya kita ini boleh uh, membuat sesuatu keputusan itu dengan cara yang lebih tertib. Ya, Mhm. kerana seperti yang kita sebut juga tadi, bahawa sebenarnya daripada sudut ideologi apa semua itu tidak ada banyak bedanya. Yang menjadi pertikaian ialah kadang-kadang itu adalah kerana sikap yang dipamerkan oleh kita itu mungkin daripada situ sedikit sebanyak uh, pengajaran diperolehi, dan saya kira dalam keadaan kita nak masuk ke dalam pilihan raya ini, saya rasa ini adalah satu perkara yang baik. Kita tahu Pakatan Harapan merupakan blok yang terbesar Mhm. yang paling berbanding dengan Perikatan Nasional dan juga Barisan Nasional, dan mana-mana pihak seperti yang saya sebut tadi yang ingin menyertai dan bekerjasama dengan Pakatan Harapan haruslah patuh dan juga bersetuju dengan dasar keputusan dan juga ketetapan yang telah dibuat di peringkat tertinggi Pakatan Harapan. Mhm. Dan ini juga maknanya setiap jentera masing-masing baik muda dan AMK itu sendiri perlu berlapang dada dan saling membantu untuk memenangkan calon yang dipilih pada PRU ke-15. Ya, saya kira kepada dalam keadaan kalau begini, kita semua akan bertanding di Mhm. bawah logo Pakatan Harapan. Tidak Mhm. ada lagi logo keadilan, logo DAP, amanah ataupun muda. Jadi atas semangat itu, kita harus bergerak sebagai sebuah pasukan, merapatkan saf, membina semula kekuatan di peringkat akar umbi Mhm. untuk masuk ke dalam gelanggang PRU sebagai satu kumpulan yang kuat dan bersedia. Mhm. So mungkin Kamil juga tahu dalam pimpinan majlis presiden itu masih lagi belum menentukan mengenai kursi serundingan kursi dan sebagainya. Mungkin ada hint sedikit ke bagaimana agihan kerusi ke apa, Kamil? Saya kira itu di luar pengetahuan saya pada Mhm. ketika ini. Itu adalah di peringkat, saya ingat masih sedang dibincangkan di peringkat Majlis Presiden. Mhm. Tetapi seperti mana yang saya sebutkan tadi, apabila sesuatu keputusan itu dibuat di peringkat Majlis Presiden Pakatan Harapan, Mhm. yang mana juga dianggotai oleh ketua-ketua sayap pemuda parti komponen masing-masing daripada keadilan, iaitu saudara Adam Adli, Mhm. uh, saudara Hasbi Muda daripada Amanah, dan saudara Kelvin daripada DAP, Betul. dan sahabat kita daripada APKO, yang mana pandangan-pandangan ketua daripada sayap Parti Pemuda ini telah dikemukakan dan diutarakan sepanjang perbincangan di peringkat Majlis Presiden Pakatan Harapan, dan saya percaya bahawa antara asas penerimaan kita itu ialah kedudukan kita, status quo itu tidak diganggu dan tidak menyebabkan kekacauan ataupun perubahan yang besar daripada sudut perkara-perkara yang telah dipersetujui di antara Mhm. parti-parti Mhm. komponen yang ada dalam Pakatan Harapan, dan sudah tentu ini juga mengambil kira pandangan sentimen daripada anggota di peringkat akar umbi, peringkat negeri, dan juga beberapa pandangan lain
yang selepas daripada perbincangan itu dibuat, akhirnya keputusan yang dibuat oleh Majlis Presiden Pakatan Harapan ini saya kira ialah merupakan satu keputusan yang kita semua harus hormat, akur, dan kerana pelbagai pandangan dan juga penelitian telah dilaksanakan. Terima kasih Muhammad Kamil, yang mana saya melihat antara intisarinya adalah AMK berlapang dada untuk lupakan perkara apa yang lama, bekerjasama dengan muda dan masa sama untuk memastikan calon yang dipilih pada pilihan raya umum ke-15 oleh Gabungan Pakatan Harapan itu bersama muda itu akan membawa kemenangan kepada mereka dan mentadbir Putrajaya semula. Terima kasih kepada Timbalan Ketua Angkatan Muda Keadilan Muhammad Kamil Abdul Mumin. Dan sebelum kita mengakhiri buletin menjelang Malaysia memilih ini sedikit apa yang dikatakan oleh para belia di Sabah mengenai kerajaan yang baru dibentuk kemudian. Harapan kami kepada kerajaan yang akan datang nanti inilah untuk menambahkan lagi lah peluang-peluang pekerjaan kepada belia-belia Sabah. Contohnya macam mewujudkanlah macam institusi-institusi pasal pengajian oil and gas. Sebab untuk menaikkan taraf lagi kemahiran yang oil and gas ni kurang yang ada di Sabah. Kebanyakannya di Semenanjung. Sebab yang di Sabah ni untuk bajet pergi ke Semenanjung untuk menaikkan taraf kemahiran ni bajetnya tinggi. So inilah harapan kami untuk kerajaan yang akan datang, bantu lagi kepada inilah belia-belia yang ada di Sabah ni untuk mendapatkan kerja di oil and gas. Semoga banyak lagi lah peluang pekerjaan untuk belia-belia khususnya di Sabah ni. Sebab kita nampak sendiri pun keadaan di Sabah ni banyak kerja tapi tidak sesuai dengan belia-belia di Sabah ni. Tidak sesuai dengan certificate yang dorang adalah. Seperti mungkin diambil Mungkin diambil bidang lain tapi lain pula pekerjaan yang disediakan. Maksudnya ndak ngam lah kalau bagi pandangan pribadi saya lah. Sebab kalau boleh kita banyakkan lagi lah kursus-kursus yang sesuai dengan apa yang sudah yang diberikan dengan belia-belia di Sabah ni lah. Untuk di Sabah ni kita lebih kepada itulah oil and gas. Sebab kita banyak pelantar minyak di Sabah ni kan. Saya harapkan pemerkasaan TVET di luar bandar, macam di kawasan-kawasan pedalaman Sabah, banyak kawasan-kawasan pedalaman. Contoh kalau kita tengok di kawasan Kemabung, kawasan Sipitang, kemudahan asas pun tak ada, kemudahan pendidikan pun tak ada. Kurang bukan tak ada. Jadi perlu diperkasakan. Yang melibatkan skill tinggi macam sektor oil and gas. Itu perlu diperkasakan. Okey, kalau harapan saya bagi kerajaan yang baru memberikan peluang pekerjaan yang lebih banyaklah dan juga menyerapkan lagi mana-mana yang saya ada tengok sekarang banyak skill-skill budak-budak yang baru sekarang, belia-belia sekarang mempunyai skill dalam bidang bengkel, pandai membuat motor, saya tengok kereta.